Minta tolong slide khotbahnya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nanti jemaat membaca ayat 5b sampai 7. 打开以后会有可以读在第5节下半节直到第7节。 Nah, di dalam Matius 28 ini ada 2 kali disebutkan jangan takut. 那么在马太福音这28章有2次重复同样的字句，就是不要害怕。 Sudah siap saudari Matius 28? Kalau sudah siap, silakan bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan. Kita baca Alkitab berdiri, ini tanda kita menghormati dan siap Tuhan mau ngomong. Saya dan Pak Yakub akan baca ganti-gantian, Indonesia Mandarin, saya ayat 1, Pak Yakub ayat 2. Tapi begitu sampai ayat 5b sampai 7 hanya bahasa Indonesia. Oke? Ya, ini kita mesti perhatiin supaya kita bisa enak jalannya ya. Matius 28 ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jemaat, ayat 8.妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。 Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Shalom bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里并见。” Demikianlah firman Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan takut, sebab aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. 神的话语，主耶稣告诉我们说：“不要害怕，我必与你们同在，直到世界的末了。” Kita meresponi bacaan ini dengan satu pujian, ku tidak takut. 我们回应神的话语，唱首诗歌，不要害怕。 Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhku
Saudari, mengapa ada seruan jangan takut? 其实就我们看马太福音的开始，已经告诉我们不要害怕。 Pasal 1 ayat 20, malaikat berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak itu adalah dari Roh Kudus. 马太福音第1章第20节告诉我们，神对天使对约瑟说，不要害怕，娶玛利亚成为你妻子。 Kemudian pasal 1 ayat 23 dikatakan anak itu namanya adalah Yesus atau Immanuel, Allah menyertai kita. 接下去23节告诉我们，你要给他起名叫以马内利，因为是孩子神与我们同在的一群。 Terus di pasal yang tadi kita baca ada jangan takut lagi. Dan kemudian ayat terakhir Matius 28 ayat 20 amanat agung bunyinya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel lagi. 28章再告诉我们不要害怕，甚至神告诉我们说，我必与你们同在，直到世界都末了。以马内利。 Nah, saudara yang terkasih, saya cukup yakin kalau Injil Matius ditulis dengan cara begitu di depan sama belakang, jangan takut, kemudian Immanuel, ini pasti Tuhan kita ngerti kita tuh setiap hari mungkin ketemu rasa takut. 我很相信，马太福音会写从开始直到他结束的时候，用同样的词句，不要害怕。 因为神知道我每一天的生活都面对种种的恐惧战绩。 Jadi apa yang Anda takuti sekarang ini ditanggapi dengan serius oleh Tuhan kita. 所以我们今天所恐惧、所害怕的，神很认真的来面对。 Jadi jangan sampai kita menjadi punya rasa bersalah karena kita sering takut ya. Jangan cepat-cepat merasa bersalah. 不要感到有内疚感，因为我们的每天的生活有时会感到害怕。 Karena rasa takut memang kondisi hidup manusia yang universal, nggak pandang kulit, nggak pandang suku, kekayaan dan sebagainya. 用知道这个害怕是一个很普遍性的，它不看种族，也不看你的皮肤的颜色。 Waktu kita nggak punya duit, kita bingung sekolahin anak kemana. Kita takut anak kita bisa sekolah apa enggak. 你没有钱的时候，你会害怕怎么样让孩子可以上学读书。 Kemudian kita punya duit, kita sekolahin anak ke luar negeri. Kita juga takut ini anak jadi brengsek apa enggak. 我们有钱了，我们送孩子去国外读书，我们也是害怕孩子会变坏嘛。 Rasa takut tidak memandang ketebalan kantong kita, saudari. 所以害怕不看你的荷包有多厚。 Nah, kenapa begitu? 为什么如此？ Karena kita mesti ingat, rasa takut adalah akibat nomor 1 yang langsung dirasakan ketika manusia melakukan pelanggaran di Taman Eden. 用知道害怕、恐惧开始产生，就是当人堕落在伊甸园，堕落在最终的时候。 Rasa takut itu ditunjukkan dengan Adam Hawa bersembunyi ketika dengar langkah kaki Tuhan di Kejadian 3. 当然，他们创世纪第3章听见神的脚步声的时候，亚当夏娃就藏起来害怕。 Bukan cuma Alkitab, psikolog juga pada mempelajari rasa takut atau fobia atau paranoia. 我们知道不单单圣经告诉我们，我们知道这些心理学家他们也告诉我们关于。 Kalau Anda Google ya, itu banyak sekali jenis fobia. 你看 Google 的话，你就知道很多恐惧感。 Di zaman kita tambahin lagi satu fobia. 在我们现代的时候，我们再加一个恐惧感，什么？ Apa istilah yang tepat ya? Omfobia. Fobia sama Omikron. 就是这个病症的恐惧感 ，Omicron。 Pak Yakub ini luar biasa. Apa juga bisa diterjemahin sama Pak Yakub. Nah, ada satu lagi yang menurut saya jauh lebih luar biasa lagi dari seorang bernama David Komolave. 有一个叫做 David Komolave， 他讲了一句。 Dia tulis satu buku renungan, judulnya 365 hari jangan takut. 他写了一本书，365天不要害怕。 Dia cari di Alkitab ya, dan dia mengklaim satu hari satu ayat Tuhan berikan, jangan takut. 所以他找圣经，他找了365节，告诉我们每一天一节，告诉我们不要害怕。 Sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang peduli sama rasa takut kita. 我们知道我们的神很关心我们的恐惧感。
Nah, yang luar biasa lagi ya, ini nambah terus nih. Dunia entertainment juga tahu ya mengenai rasa takut dari acara Fear Factor. 我们从这 Fear Factor 可以看见在这个娱乐场，他们也有这个制造的恐惧感。 Pencetus acara ini ngomong seperti di atas slide tadi, di atas slide itu. 他讲了一句话， Rasa takut menyebabkan orang yang bangga bisa tiba-tiba memohon-mohon. 他说恐惧感能够叫一个自豪的人突然间会向你摇。 Orang kuat jadi nangis, orang yang penuh kasih jadi membenci. 充满爱变成恨，虚弱的变成痛苦。 Jadi rasa takut itu mengontrol manusia sedemikian rupa. 所以这个恐惧感控制了每一个人的人生。 Itulah kenapa sangat dibutuhkan sekali kita resapi, kita ambil masukin dalam hati waktu Tuhan ngomong jangan takut. 所以很重要，我们好好的思考、吸收神告诉我们的这一句话，不要害怕。 Nah bahkan waktu kita rayakan Paskah, kemenangan, merasa menang atas realita hidup, merasa menang karena berhasil mengubah karakter sifat perilaku, semua kemenangan itu akan berjumpa dengan kerapuhan kita yang tidak selalu bisa dijelaskan. 所以我们在这个得胜庆祝这个主复活节的时候，我们觉得会胜过我们的苦难，胜过我们的脆弱的时候，我们会面对的一个现实，就是我们的人生是一个脆弱的人生。 Kita saksikan ini dalam diri hidup murid-murid baik yang wanita maupun yang pria di dalam Injil. 我们可以从四福音看见主的门徒那些妇人。 Dua Maria takut karena malaikat turun kemudian sinarnya itu sangat membutakan mereka. 我们看见两位玛利亚，她们很战兢，因为看见天使的荣光照住她。 Mereka takut karena ada realita yang mereka nggak bisa jelaskan. 他们害怕，因为看见一种现实，他们根本不能解释出来的。 Nah kata-kata malaikat yang pertama, jangan takut. 那么天使第一句话就说：“不要害怕。 Sekali lagi Tuhan ngerti rasa takut kita saudari. ”再一次我要告诉弟兄姐妹，神很了解、很知道我们的害怕的感。 Para murid itu bukannya tidak tahu Yesus mati dan akan bangkit. Karena Yesus udah kasih tahu beberapa kali. 门徒们不是不知道主耶稣死了要复活，因为好几次耶稣已经告诉他。 Tapi para murid nggak tahu bagaimana cara Yesus bangkit. 但是门徒们不知道主耶稣怎么样复活， Jadi ada ketakutan karena mereka tidak siap. Mereka tidak bisa memprediksi apa yang ada di depan mereka. 所以他们不能推测，也不知道怎么样在前面会发生的事。 Tapi begitu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, kata-kata pertama, jangan takut. 但是当主耶稣显现在他们面前的时候，第一句话告诉他们就是不要害怕。 Jadi kita menyadari orientasi di dalam peristiwa kebangkitan bahwa rasa takut itu seringkali diakibatkan karena ada hal yang kita nggak bisa prediksi dan tidak bisa kita kontrol. 所以我们知道，许多时候会出现这个害怕的状况，是当我们不能预示也不能控制的一个状况。 Nah saya nggak tahu apakah ada di antara saudari yang timbul rasa takut waktu ada demo 11 April yang lalu. 弟兄姐妹，我不知道当上个星期有这个示威的时候，你们有这个觉得害怕？ Ada gak yang timbul rasa takut? 你们心里会感到恐惧？ Gak ada ya, karena nggak nonton berita sih ya. 可能很多不看 Karena juga nggak di luar rumah gitu ya. 因为不在家。 Nah, orientasi demo itu mungkin saja bisa membuat orang timbul lagi rasa takut. Ingat-ingat dulu 98, ingat-ingat dulu kerusuhan dan sebagainya. 可能这个示威造成一个恐惧感，因为回想到以前98年曾经发生的事。 Ya baru pelonggaran PPKM diberikan, ini orang-orang yang kagak tahu diri ya pakai kedok mahasiswa demo, udah gitu pukul Ade Armando, seorang dosen UI. 所以他开始开放这个生活的方式，他们就开始示威，甚至把一个教授阿迪阿曼诺把他打到半死。 Padahal lagi puasa. 其实那时候还是他们的解禁日。 Nah orientasi kita punya rasa takut karena negeri ini kita takutkan memanas lagi gaya politiknya menjelang pemilu 2024. 回想到这个国家
面对2024年，是不是还会政治上的在燃烧？ Buat kita yang dagang, kita mulai seneng karena omset pelan-pelan naik. Nanti ada pemilu 2024, apa yang bakal terjadi nih? 我们开始生意人开始高兴，因为我们的收入开始增加，但是2024年会发生什么？ Rasa takut bisa menjadi erosi yang merusak kemenangan yang kita percayai. Bahkan mungkin yang kita sudah alami bersama dengan Kristus. 这个恐惧感会摧毁我们，甚至可以把我们感到在主里面的得胜也会脆弱。 Jadi kita perlu betul-betul masukin ke dalam hati kata-kata Tuhan Yesus, jangan takut. 所以我们要把主耶稣告诉我们的这句话，不要害怕，放在心里。 Nah, kita takut meski kita tahu kemenangan sudah didapat melalui kebangkitan Kristus. Mengapa? 因为我们知道我们已经得胜是靠着主耶稣的得胜。 Anda takut belum tentu karena tidak beriman. Kita perlu perhatikan ini. 你要注意，你会害怕，不是因为你没有信心。 Soalnya terasi, bisa jadi rasa takut itu muncul karena memang kemenangan Kristus butuh waktu untuk menetap dalam seluruh jati diri kita. 我们知道主耶稣的得胜需要时间，能够掌管我们整个的生命。 Karena kemenangan Kristus yang begitu sempurna mau masuk ke dalam ketidaksempurnaan kita, kerapuhan kita, keretakan kita dan sebagainya. 因为主耶稣完全的得胜，要进入我们这个脆弱不完全的人身上。 Ini jelas banget di dalam kisah Elia ya. 所以从以利亚的身上我们会看见， Tadi pendeta Andi sudah menyebutkan Elia sudah menang melawan 450 nabi Baal, kemudian tiba-tiba takut. 刚才严牧师已经告诉我们，他胜过这个450个巴列的这个假先知，后来害怕。 Apakah Elia termasuk golongan isti? Tahu gak Pak Yakub isti? Ikatan suami takut istri Pak. 是不是以利亚是属于怕老婆的丈夫？ Nah saya nggak tahu berapa banyak di antara bapak-bapak pria suami yang takut sama istri. 我不知道在当中是不是有很多怕老婆的丈夫。 Kita balik serius ya serius. 我们再回到圣经。 Ya, jadi Elia takut waktu Isabel istri Ahab mengancam mau membunuh dia, kemudian dia kabur. 我们知道以利亚他很害怕，当以色列要宰杀他的时候，他就逃跑。 Dan ini ceritanya ditempel. Elia menang, kemudian Elia kabur. 在这里以利亚得胜，他逃跑。 Nah, ada yang mengatakan terjemahan bahwa Elia takut itu tidak tepat, saudara terkasih. 有解经家说翻译以利亚害怕，这是解释的不对，翻译不对。 Ada yang menjelaskan bahwa istilah takut lebih tepat diterjemahkan Elia melihat. 应该以利亚害怕翻成以利亚看到。 Elia melihat usahanya dengan mujizat yang begitu dahsyat sekalipun ternyata nggak ada gunanya. 因为以利亚看到他所行的这么伟大的神迹，根本没有益处。 Keinginan Elia agar pemimpin sampai rakyat Israel bertobat balik kepada Allah tidak terjadi meskipun mujizatnya udah heboh luar biasa. 虽然以利亚已经行了这伟大的神迹，希望以色列人可以悔改，完全从上到下悔改，但是没有发生。 Dari sini kita melihat mujizat itu tidak selalu menghasilkan true Christian. 我们知道神迹不常常会产生悔改。 Apapun yang kita pilih ya, apakah Elia takut, apakah Elia melihat ini udah bohwat dah gitu ya. Apapun yang kita pilih, yang jelas kemenangan Elia mengandung kerapuhan yang gak bisa dihindari. 我们看见，不论我们选择什么，是害怕还是看见，但是我们知道以利亚的得胜也是充满许多的脆弱。 Kemenangan Allah melalui Elia berhadapan dengan kerusakan yang luar biasa parah. 我们看见神借着以利亚的得胜，也是面对着一个很
完整的一个破碎感。 Jadi Elia melarikan diri cukup jauh beberapa kilometer karena pengharapannya sudah sirna. 我们知道以利亚跑好几公里，因为他看见他的希望已经被抹杀。 Lebih baik mati saja karena dia tidak lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya. 他就觉得更好，我死了吧，因为我不比以往的人更好。 Nah sama halnya ketika kita merayakan Paskah, saudara yang terkasih. Kemenangan Kristus yang kita rayakan bisa menjadi kemenangan kita juga. 今天我们一起来庆祝这个复活节，基督的复活也可以成为我们的复活。 Tapi sekali lagi, kemenangan Kristus yang sempurna itu perlu kita sadari. Kemenangan itu akan bersentuhan dengan ketidaksempurnaan kita. 因为我们知道基督的得胜会感染，也是影响我们的不完全。 Itulah mengapa mungkin di antara kita ada yang merasa capek karena jatuh bangun menghadapi dosa-dosa tertentu. 所以我们会有时感受到很疲惫，因为我们因着一些的罪恶跌倒又爬起来，跌倒。 Menghadapi kerusakan diri kita. 当我们觉得我们的人生、我们生命的脆弱， Tentu saya tidak tahu apa dosa-dosa tersebut, saudara yang terkasih. 我当然不知道我们生命中的败坏到什么地步。 Mungkin ada di antara bapak-bapak, para pria, pemuda yang sering jatuh dalam urusan kemarahan. 可能有一些年轻人男人，他们因着愤怒而堕落在罪中。 Sikap, kata-kata yang kasar, pendendam, bahkan judi, khususnya judi online. 有一些粗暴的话可能赌博线上赌博影响。 Bahkan mungkin kita pria matanya mata keranjang sehingga terjerumus di dalam hal-hal seksual. 可能有一些男人喜欢爱看女孩子，以至于他们堕落在这个性关系。 Bisa juga para wanita, ibu-ibu, pemudi yang jatuh bangun dengan sikap yang gak pernah puas sama hidup. 可能有一些妇人、女孩子，他们对人生的不满足而跌倒。 Anda pengen kaya 有的想成为富有的人， sehingga memberikan tekanan kepada suami atau pacar atau anak. 所以影响施压力给丈夫，影响所有的人生。 Sering mendendam, simpen sampah masa lalu. Nanti kalau ribut lagi sama suami itu sampah keluar semua. 有时候在心里藏住一些记恨，所以当有事情发生就爆出来，这些记恨就全部。 Tidak memaafkan. Kalau berkata-kata seringkali tidak membangun. 我们不喜欢饶恕人，所以讲话的时候没有见实性。 Udah ucapin kata-kata tidak membangun, baru tek, aduh salah ngomong. 一讲出这种不见实性的话的时候，才知道我已经讲错话。 Nah saudara yang terkasih, apapun perkara hidup yang bikin kita jatuh bangun, ini sekali lagi menunjukkan kemenangan Kristus yang sempurna itu belum betul-betul kita resapi. 所以不论什么事情叫我们跌倒又爬起来的，证明我们还没有真正去理解、去体会主耶稣的得胜。 Nah tentu sangat mungkin semua itu disebabkan karena ada ketakutan-ketakutan yang tidak kita sadari. 这一切会产生，是因为我们在不知不觉中面对种种的这个恐惧感。 Nah tentu di dalam perenungan Paskah ini akhirnya kita perlu bertanya satu pertanyaan penting. 后来就产生一个很重要的问题。 Bagaimana caranya supaya kita tidak gampang takut dan bisa alami kemenangan bersama Kristus waktu hadapi ketidakpastian dan kerapuhan diri. 当我们面对生命的脆弱以及不一定的时候，我们怎么样能够时时刻刻靠着神、主耶稣过得胜的生命？ Bagaimana caranya? Ada 3 cara, saudari. 在这里有3种的方法。 Yang pertama, kenali rasa takutmu. 第一，就是你要认识你的这个恐惧。 Telusuri apa kira-kira pemicu utama yang bikin Anda takut dan ada gak penyebab-penyebab sampingan? 你要考察什么东西影响你产生这个害怕、恐惧感。 Nah kita bisa menghadapi rasa takut yang implisit maupun eksplisit, saudara yang terkasih. 我们面对这些恐惧感，有时会从外在，有时从内在。 Disebabkan bisa karena masa lalu, trauma, atau masa depan. Gak ada kepastian masa depan. 可能是以往的生活
活所影响的，或者对前面的人生我们没有一个肯定。 Tapi biasanya rasa takut itu terkait erat sekali dengan kekhawatiran dan keinginan kita atas hidup. 许多时候这个恐惧感跟我们的期望都有很大的关联。 Keinginan Elia mulia supaya Israel bertobat, tapi nggak terjadi. 我们知道以利亚他的期望很荣耀，希望以色列人悔改，但是没有发生。 Seluruh energi hidupnya digunakan buat akhirnya menjadikan dia letih lesu karena keinginannya tidak tercapai. 他所有的经历，所有的一生已经摆上了，但是他没有看见他所期望的能够达到这个目标。 Mujizat yang begitu luar biasa pun udah nggak ada gunanya, percuma. 他所行的神迹根本没有作用。 Jadi itu yang kita perlu perhatikan, kenali rasa takut karena rasa takut tidak terpisah dengan keinginan kita dan kekhawatiran dalam hidup kita. 所以我们要知道什么叫我们会害怕恐惧的，因为这些跟我们的欲望、跟我们的忧虑有关联。 Kalau kita tidak memproses, maka kita bisa merasakan kemenangan Paskah itu seolah-olah cepet banget lewatnya. 我们没有经历这个过程，我们会感到这个复活节的得胜很容易的过去。 Apalagi kebaktian setiap minggu tidak seperti kebaktian Paskah yang luar biasa hari ini. 何况每一个星期的这个聚会，不像筹划今天的这个复活节。 Nah, saudara terkasih, tentu semua rasa takut itu bukan berarti kemenangan Kristus itu tidak punya kekuatan ya. 这个害怕恐惧感，也不是意思说主耶稣的得胜没有这个果效。 Kalau kita tidak memproses rasa takut, tidak ada ruang di dalam hidup kita di mana kemenangan Kristus itu betul-betul bisa diresapi. 所以，当我们没有去经历这个害怕的过程，我们就不能真正去理解、体会主耶稣的得胜。 Kalau saudara memiliki keluarga Kristen, tapi isi di rumah itu ya, orang-orang di rumah tuh ya, gampang banget ngambek, gampang marah-marah. Perhatiin baik-baik saudara terkasih. Jangan-jangan ada keinginan di dalam setiap anggota keluarga yang tidak dipenuhi dan kemudian membuat khawatir. 弟兄姐妹，就是我们是基督化家庭的话，我们有时候会发现到我们的家人很容易生气，很容易发怒，也有可能是因为他们的向往、他们的期望达不到。 Ya tentu kemarahannya itu bisa muncul langsung marah-marah atau langsung banting pintu masuk kamar. Udah nggak mau ngomong sama yang lain. 他们会生气发泄出来，就是可能直接就讲那些发怒的话，是把门关上，不要跟别人交谈。 Setiap anggota keluarga tidak memproses kenapa saya marah. Ada kaitannya nggak dengan saya takut apa, khawatir apa? Nggak ada yang memproses karena nggak ada yang ngajarin juga. 可能每一个家人他们生气的时候，他们没有好好去思考，我为什么要生气，什么原因，可能也没有人教他们要怎么样去思考。 Nah, setiap kali saya dan istri ngunjungin keponakan di PIK, 我有时候去看望我的侄儿的时候， ada 3 keponakan dan 3 anak ini betul-betul ngikutin temperamen dari keluarga kami, khususnya dari keluarga papa. 我这个3个侄儿，他们的脾气、他们的习惯有时候很像我们的家人，就是特别是父亲。 Anak-anak itu kalau marah nggak usah diajarin, dia pukul. 这些孩子他们生气的时候，你不必教他，他们就直接动手打， Nggak tahu dari mana tuh. 从哪里学来也不知道。 Ya apakah nonton iPad kebanyakan saya nggak tahu. 可能看太多的戏，我也。 Kita perlu ngajarin sebaliknya, kalau marah jangan main pukul. 其实我们教导相反的，你要生气不可以动手。 Pukul mbaknya, plok. 他突然间会打他的佣人。 Nah saya setiap kali ngobrol sama adik saya katakan, ini anak-anak begini mesti diajarin loh. Kita nggak mau keluarga kita kayak keluarga papa. 我就告诉我弟弟说，我说这些孩子们要好好教他们，不可以这样做。我不要看见像我们以往的父
亲的生 Ya, 命。 keluarga papa tuh maksudnya begini soalnya terasi. Papa saya punya 13 saudara, 14 saudara. Kalau lagi ngamuk, saudara yang cowok, kalau lagi sincia kan ngumpul tuh ya. Ngobrol-ngobrol berantem. Satu ke dapur, ambil golok. Lu jangan macem-macem sama gue lu. Kayak gitu tuh cara marahnya. 我父亲的家人我父亲有34个兄弟，难得他们在春节的时候聚合在一起， Wah, 的时候就后面拿刀就。 setiap kali saya perhatiin keponakan saya kalau dia lagi ngambek, marah, nangis, muka sampai merah, sampai biru gitu ya. Wah, saya udah ikutan hati-hati gitu loh. 所以我每次看见我的侄儿一生气的时候，脸发青的时候，我自己也提心吊胆。 Kalau kita tidak pernah diajarin mengenali rasa takut, mengelola rasa takut, khawatir, maka kita jadi orang yang kalau ada apa-apa kita langsung dikeluarkan dengan kemarahan eksplisit atau implisit. 所以我们就是不学习怎么样来正视知道我们的恐惧感，来控制它，那么直接性的会直接把它发泄出来。 Tapi biasanya anak-anak kita bertingkah kayak begitu karena ngeliat papa mamanya begitu juga. 那么一般孩子们会这么做，是看见父母亲也是做同样的方式。 Ya kita ngelihat misalkan anak-anak kita kalau lagi ngambek gitu ya, pokoknya dia buang muka. Nggak taunya bener. Si mamanya kalau lagi ngambek sama papanya, buang muka. 我发现到有些孩子他生气的时候他就翻脸，那么原来他的母亲跟丈夫生气的时候也是翻脸。 Tapi ada juga anak kalau yang misalkan mamanya ngambek, kemudian papanya berusaha mati-matian dibujuk-bujuk supaya nggak ngambek lagi. Anak ngikutin papanya. Ada juga yang begitu. 也有时做父亲的看见母亲生气的时候，就一直在那里用好话跟他讲，孩子也会学这个话。 Jadi menelusuri, mengenali rasa takut kita, ini kita semua perlu belajar sosialisasi. 所以我们要去了解、去认识我们的这个恐惧感，应当是要学习的一个功课。 Jadi kita perlu memproses, kenali rasa takut tersebut. 所以需要一个过程，让我们知道我们的恐惧感是什么原因。 Nah disinilah ketika kita balik ke cerita Elia, Tuhan kita tuh luar biasa. 所以当我们谈到这个以利亚的事件的时候，我们就知道神是很特别的事。 Nanti Anda baca 1 Raja-Raja 19 ya. Elia itu di ayat 4, dia ngutarakan kekesalannya, kemarahannya, dia mau mati aja. Dia ngomong ke Tuhan begitu. 所以就是我们看在以利亚第19章告诉我们，以利亚就在那里吐露他的心声，发泄他的不满，以至于他说：“我死了吧。” Tapi Tuhan Allah kita tidak langsung marahin Elia balik. Memang kamu hamba yang tidak tahu diri. Ya, Tuhan nggak ada kata-kata begitu loh. Tuhan nggak marah loh. 我们的神他不直接反驳，不直接讲，你这个以利亚是一个不好不忠的仆人，神没有直接这样骂他。 Tapi Tuhan izinkan Elia tidur, kemudian Tuhan kirim makanan buat Elia. 我们看见神许可以利亚在那里睡觉，又送食物给以利亚吃。 Jadi konsentrasi ini sebuah sikap dari Tuhan kita, Tuhan yang selalu menang ya, kepada kita ketika kita menghadapi rasa takut sampai seperti itu. 所以在这里我们看见，我们这一位得胜的神的态度，是时刻当我们面对这种情形的话，神全部都在他的控制之下。 Tapi jangan salah aplikasi ya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Oh Tuhan nggak marah terhadap kemarahan saya. Ya udah saya marah-marah aja terus. 但是你不要误会，以为说我这样生气神不会跟我生气。 Bukan itu ajaran firman Tuhan. Ajarannya adalah kenali proses rasa takut tersebut. 神话语没有这么样教导我们，但是神要告诉我们，我们要学习去认识、去知道我们害怕的过程。 Nah, tapi masalahnya untuk mengenali rasa takut, kita butuh satu praktek yang harus kudu dilakukan. 所以，当我们要正视知道我们的这个恐惧感的时候，我们要去实习。 Kalau kita nggak lakukan ini, kita nggak akan pernah bisa kenalin rasa takut kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita keinginannya begini begitu dan sebagainya. 我们要不断的去思考，在神的面前，要
要知道为什么会有这个恐惧感，是什么原因，什么造成。 Kalau kita tidak lakukan praktek rohani yang satu ini, kita tidak bisa mendengar suara Roh Kudus di dalam diri kita yang seringkali tabrakan, berantem dengan suara diri kita sendiri. 因为就是我们不去学习的话，我们就不会听见圣灵对我们所说的话。常常圣灵对我们所说的话，跟我们内心的声音发生冲突。 Yang kedua, praktek berdiam diri. 那么第二就是我们要学习安静。 Bagaimana kita bisa menghadapi rasa takut dan bisa betul-betul alamin kemenangan bersama Kristus? Nomor 2, praktek berdiam diri atau silence and solitude. 我们怎么样会知道我们的恐惧感的原因？我们就要学习在主的面前安静。 Seruan Tuhan Yesus, jangan takut. Cuma bisa diresapi kalau kita mempraktekkan yang ini. 我们能够真正体会到神告诉我们不要害怕，当我们可以做到这一点。 Waktu kita takut gitu ya, muncul gitu ya. Karena ada keinginan yang tidak terpenuhi, ada kekhawatiran. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. 所以当我们会产生害怕，因为我们的欲望达不到，或是有其他的原因，我们要安静在神的面前。 Praktek berdiam diri adalah sebuah perilaku menghormati Allah. Meskipun ada sesuatu yang kita nggak ngerti, kita nggak bisa apa-apain, tetapi Allah tetap mengontrol segala sesuatu. 我们学习安静在神面前，等于是我们敬畏神。我们知道神会控制这一切， Kita tidak mampu mengontrol masa depan. 我们不能控制我们的前程。 Kita pikir kalau sekolahin anak ke luar negeri, anak pasti masa depannya bagus. 我们不要以为说送孩子国外读书前途 Pasti jadi orang. 这不一定， Belum tentu, saudara kasih. 这是不一定的。 Belum tentu. Apalagi buat kita yang punya banyak duit. Ya, sekolahin anak ke Australia, kemudian anak pengen sekolah akuntansi. Sampai di Australia merasa nggak cocok nih Pak, saya pindah ya. 像比如说，我们送孩子到澳洲去念书，因为很多钱，孩子要给他读会计，后来在哪边他说这个系不适合我。 Ya banyak pemuda-pemudi yang apa dalam tanda petik ngomongnya apa ya supaya saya nggak menyinggung teman-teman pemuda-pemudi nih ya. Pemuda-pemudi itu berasa saya sukanya sekolahnya ini akuntansi, tetapi begitu nyemplung kok begini. Makanya masuknya teologi aja. 所以有很多年轻人他们想读会计，一读的时候，哎，这个系为什么像不适合我？ Mentang-mentang dia pikir bapak emaknya banyak duit gitu ya, main pindah aja sekolah. Pak, Ma, saya mau pulang dari Australia, dari Amerika, pindah sekolah lain. 不适合他的时候，他就觉得，因为父母亲很多钱，我就不想在澳洲读书，我要回家，我也要去美国。 Kita nggak mampu mengontrol masa depan. 我们不能够控制这一切， Tapi Tuhan kita adalah gembala yang jalan di depan kita, nuntunin kita menghadapi masa depan yang kita nggak bisa kontrol. 但是我们知道我们的神他是我们的好牧者，他引领我们在前面引导我们所不能控制的前程。 Seorang hamba Allah bernama Henry Nouwen mengajarkan hal seperti ini. Henry Owen 他教导我们说， Tanpa praktek berdiam diri, tidak mungkin kita menghidupi kerohanian Kristiani. 当你没有学习好好安静在神面前，你不会度过一个基督徒的一个属灵的人生。 Berdiam diri sama dengan mempercayai bahwa apa yang tidak bisa kita kontrol tetap berada di bawah kendali Tuhan Allah. 当我们安静在神面前，等于说我们相信我们所不能控制的是在神的控制之下。 Hanya dengan berdiam diri, kita merasakan hadirat Allah di tengah badai. 当我们安静在神的面前，我们在波涛汹涌中能够听见神。 Justru ketika kita menghadapi rasa takut dan kita bisa berdiam diri, itu adalah sebuah kemenangan. 当我们有恐惧感的时候，但是能够安静在神面前，这是一个得胜。 Ketika kita diam, di situ sebenarnya kita tidak meragukan bahwa kehadiran Allah tetap ada meskipun kita tidak mengerti. 当我们安静在神面前的时候，虽然我们不犹疑，我们的神与我们同在，
是一种不知道是怎么样。 Hal ketiga yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak mudah takut dan bisa alami kemenangan bersama Kristus? 我们怎么样能够胜过我们的恐惧感，而且与基督得胜？ Jawabannya ada di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 dan jawabannya dicantumkan 3 kali. 马太福音28章第1到第10节3次给我们答案。 Setelah malaikat berkata, jangan takut, malaikat mengundang 2 Maria itu, lihatlah tempat dia terbaring. 然后当天使说不要害怕的时候，他又邀请着2位妇人看。 Jadi saudara terkasih, ini yang luar biasa di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Makanya tadi saya bilang pemuda-pemudi masuk teologi aja. Ini rahasia yang luar biasa dahsyat nih saudara terkasih. 这是一个秘诀，所以我要年轻人你们去读神学。 Takut dalam bahasa Ibrani, yirah. 这个怕在希腊文是伊拉，希伯来文。 Tetapi kata lihat dalam bahasa Ibrani, ra'ah. 看在希伯来文是 ra。 Coba dari 2 gambar ini, apa yang beda saudara terkasih? 你们注意看这个希伯来文， Ada berapa konsonan yang sama? 有哪里的差别？ Ada 3 konsonan yang sama. Yang beda itu dot, coel gitu doang ya. Itu yod artinya. 有它的差别就是， Ya jadi takut, lihat ini deket banget. 我们看害怕跟看很靠近。 Jadi menurut saya ketika kita takut sebenarnya Tuhan udah kasih solusinya di dalam kata ra'ah, lihat. 按照我来说，当我们害怕的时候，其实神已经给他的答案了。当我们看， Dan ini 3 kali muncul. 3次重复。 Ketika para wanita takut, mereka diminta oleh malaikat utusan Allah, lihat tempat Yesus berbaring. 那么当他们害怕的时候，天使告诉他们：你们看主耶稣躺住的地方。 Lihat, perhatikan baik-baik bukti yang Allah tunjukkan. 你们注意，好好观看主耶稣给你们神给你们的证据。 Kedua kali ada di ayat 7. Malaikat itu mendorong para murid untuk ke Galilea supaya mereka melihat Yesus. 所以接下去第2次就是天使要他们去加利利看耶稣。 Ketiga kali waktu Yesus berkata jangan takut. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa mereka akan melihat Yesus di Galilea. 所以当他们害怕的时候，天使就告诉我们，你要往加利利去看耶稣在哪。 Artinya Tuhan kita tidak mau nutup-nutupin bukti kasihnya kepada kita. 在这里证明给我们知道，主耶稣不要训斥他爱的证据给我们。 Tuhan kita itu selalu pengen perlihatkan, singkapkan. Ini loh bukti-bukti kalau saya sudah menang dan kamu juga bisa menang. 主耶稣时时刻刻敞开他自己，告诉我们，我可以得胜，你们也能够得胜。 Jadi ini yang ketiga saudara yang terkasih. 所以这第3， Bagaimana kita bisa terhindar dari rasa takut dan betul-betul mengalami kemenangan bersama Kristus. Yang ketiga, lihat karya dan perbuatan Allah. 我们怎么样能够胜过这个恐惧感、害怕？就是当我们看主耶稣神的作为。 Nah, cuma masalahnya kita hidup di zaman digital nih. 我们活在这个现代这个时代， Cara kita ngelihat tuh caranya gimana coba? 我们看一些东西怎么样去看？ Kalau kita ngelihat WA orang dibaca gak? 我们就是看手机人家寄来的短 Gini 信。 deh yang paling simple. Teman-teman pemuda-pemudi keluarga muda, begitu papa mama kamu WA, dijawab gak? 亲爱的弟兄姐妹，你们年轻人，当年父母亲寄短信给你们，你们直接 Kadang saya kasihan banget sama mama saya. 有时候很可怜我的母亲。 Tentu kami punya WA grup keluarga, mama saya tuh apapun dikirim gitu loh. 我们 Ya. 家庭有这个WA 的这个组啊， Tapi anak-anak kagak ada yang jawab. 我的
母亲有什么都一直寄给我们，但是孩子没一个回应。 Saya kadang-kadang merasa, aduh kesian amat ya mama ya. 有时候感到爱我母亲实在可怜。 Orang tua zaman sekarang kan seneng ya bisa main juga loh handphone lo gitu loh. Kemudian pengen ngetes kirim video, coba kayak apa gitu kan. 现在 Tapi nggak ada yang jawab anaknya. 现在的父母亲他们也是能够玩手机啊，能够寄视频啊，他们很高兴。 Kenapa? Karena ketika kita melihat, kita ini melihat dengan selektif. 但是我们做孩子呢，没有给他回复，因为我们很选择要哪里可以回哪里。 Kita mau melihat yang lucu, yang menguntungkan kita dan sebagainya. 要喜欢看就是我们喜欢的，对我们有利的，我们才会。 Jadi tindakan lihat ini kedengarannya simple sosialisasi. 所以看听起来很容易做， Tapi masalahnya kita hidup di dalam zaman digital di mana melihat itu sekilas. 但是我们在这个现代化，我们看一些东西都是一眨眼而已。 Sehingga ketika kita berada di dalam sebuah pergumulan hidup, kita nggak mampu melihat bukti kasih dan perbuatan Allah. 所以许多时候在我们生活的挣扎中，我们不能看到神的作为在里面。 Makanya tindakan kedua tadi praktek berdiam diri adalah keharusan. 所以刚才第二点，安静在神面前是必定要做到的。 Pinggirin handphone, gadget dan yang lain, berdiam diri di hadapan Allah. Lihat bukti kasih dan perbuatannya dalam hidupmu. 把你的手机所有的那些电话，把它放开，安静在神的面前看神的作为。 Ketika kita bisa konsisten lihat bukti kasih perbuatan Allah di tengah ketidakpastian, itulah kemenangan bersama Kristus. 所以在所有都不肯定，我们能够持续的看见神的作为的时候，这就是基督的得胜。 Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua kata-katanya itu adalah karena Yesus lihat bukti kasih perbuatan Allah di sepanjang kitab suci dan sejarah. 所以当主耶稣在十字架上的时候，他叫我们看见的，就是在所有整本圣经看见神的爱的作为。 Kata-kata Yesus semuanya bersumber dari kitab suci. 因为我们知道主耶稣所说的每一句话都是从圣经。 Jadi saudara yang terkasih, perhatikan hal ini. Ketika kita konsisten lihat bukti kasih perbuatan Allah, itulah kemenangan. 所以当我们能够持续保持看见神的爱的作为的时候，这就是神的得胜。 Masalahnya adalah khotbah ini kayaknya udah kepanjangan. Bingung Pak Yakub. Saya lagi bercanda Pak. Masalahnya saudara yang terkasih, menjaga konsistensi itu susahnya minta ampun. 所以问题就是我们要持续坚持是很难做到的。 Makanya kita butuh anggota keluarga yang lain supaya kita bisa belajar konsisten. 所以我们需要我们加速同工，能够让我们持续下去。 Ini benar bagian terakhir di dalam firman Tuhan ini saudara yang terkasih. 所以从最后一点，神的话语。 Kalau tiap kita terlalu banyak saya dan terlalu sedikit kita, maka rasa takut, kerapuhan, keterasingan, kesepian bisa menggerogoti kemenangan. 就是我们看我们人生太多的我，太少的我们，那么脆弱、孤单问题就会掌握我们的生命。 Kita bisa konsisten lihat bukti kasih perbuatan Allah kalau tiap saudara-saudari memperkuat kita. 那么我们能够持续坚持看见神的作为、神的爱的话，当我们可以开始看见更多的我。 Seorang rabi Yahudi bernama Jonathan Sacks yang sudah almarhum mengemukakan 3 bagaimana menguatkan kita untuk masa depan. 那么 Jonathan Sacks 他曾经告诉我们怎么样能够让这个我们可以更显得大。 Supaya betul-betul kita merasakan kemenangan dan merasakan mengalami dengan konsisten, kita butuh the us of relationship. 那么当我们能够
感受到一个得胜、持续的得胜的生命的话，我们要保持一个我们之间的关系。 Artinya hanya relasi, interaksi dengan orang yang beda sama saya, maka saya baru bisa bertumbuh. 我们要以跟我们不一样的人有良好的关系，这样我们可以在里面增长。 Nah bersyukurlah saudara interaksi karena pertemuan interaksi di dalam kebaktian, tatap muka ya bisa terjadi di GKK di hari ini. 我们要感谢神，就是今天我们可以弟兄姐妹一起有良好的关系沟通。 Karena kalau kita tidak ketemu, tidak interaksi dengan orang-orang yang berbeda sama kita nggak akan bertumbuh. 因为就是我们没有跟我们不一样的人沟通有关系的话，我们不可能会增长。 Nah saya tahu GKK adalah gereja keluarga. 真理堂也是一个老的教会。 Tapi memang banyak gereja belum berjumpa dengan Tuhan sebagai satu keluarga. 我们知道还有很多教会，他们还没有真正成为一个大家庭，面与面面对神。 Nah saya bersyukur hari ini pemuda-pemudi remaja mungkin ada bersama-sama dengan kita. 我们要感谢神，今天很多青少年人、年长的跟我们在一起， Nah Bapak Ibu saudara interaksi khususnya yang senior. 特别是年长的。 Mari jangan anggap anak-anak adalah pengganggu dalam kebaktian. 我们不要针对这些少年人、青年人，认为他们阻碍聚会的。 Kalau itu sikap kita sebagai orang dewasa, Tuhan Yesus itu akan menegur dan menghardik kita orang dewasa. 就是我们今天我们是年长的，可能是主耶稣他会责备我。 Sebab Tuhan Yesus mengajarkan yang empunya kerajaan Allah adalah seperti anak kecil. 因为主耶稣告诉我们，拥有天国的是小孩子。 Jadi memperkuat the art of relationship salah satu yang utama yang belum pernah dilakukan oleh banyak gereja ya, hanya gereja segelintir saja, yaitu perjuangkan GKK menjadi gereja intergenerasi. 所以我们要知道，就是我们要保持我们之间的关系，我们要从种种的这个年岁把它联合起来，来维持一个好的关系。 Saya mau mengajak para pemimpin gereja di GKK, jangan anggap intergenerasi tidak perlu saudara interaksi. 我要让弟兄姐妹年长的，你们要知道，每一个程序的年龄的会友都是很重要的。 Ketemu Tuhan setiap minggu, kebaktian intergenerasi adalah masa depan gereja. 我们知道每一个星期我们能够见到神，能够所有年龄的聚在一起聚会的话，是一个很好的。 Karena anak-anak kita, remaja, pemuda, kita yang dewasa, kita nggak akan bertumbuh kalau ketemunya yang mirip-mirip, yang homogen sama kita. 因为我们知道，就是我们在聚会中只是同一类、同年岁的话，我们没有见到有青年人、少年人、年长的还是不齐全。 Buat saudari, remaja, remaji, pemuda-pemudi ya, mari ingat bahwa hidupmu tidak bisa bertumbuh kalau hanya hang out dengan teman-teman sebaya. 所以我要提醒，也是那些年轻的、年少的，就是你们要增长的话，我们不可以只是在一起同年龄。 Cintai anak-anak sekolah minggu di GKK. 我们要爱这些主日学生， Jadilah kakak rohani buat mereka. 这样他们在灵命上也可以得到保守增长。 Kasihi bapak ibu orang tua di GKK. 我们也要爱戴那些年长的那些有年岁。 Orang tua saudara tidak sempurna. Kasihi orang tua meskipun orang tua Anda tidak sempurna. 你要爱你的父母亲，有可能他们不是完全的。 Tapi saudara-saudari remaja pemuda, Anda bisa ketemu tipe-tipe orang tua yang beragam di gereja. 但是你们青少年人，你们会发现到不同各种各样的家长在真理堂。 Sama halnya buat kita, pasangan suami istri yang kesulitan punya anak. 好像今天就是有夫妻他们没有得到后裔的。 Tadi ada di antara kita mungkin ketika ayah
ya, mengucapkan pengakuan dosa, kita nggak ngucapin. Karena kita merasa kita nggak pernah jadi bapak, kita nggak punya anak. 可能当做父母亲的时候，认罪祷告的时候，我们觉得我们不需要认罪，因为我们还没有孩子。 Tapi tadi saya otomatis saya ikutan. 但是我会自然而然我也参与。 Karena memang saya merasa bahwa saya tidak bisa jadi papa secara biologis, gak punya anak, menikah 23 tahun. Tetapi saya adalah papa rohani buat banyak pemuda-pemudi di gereja waktu saya di Singapura ataupun di seminari STT. 虽然我已经成家23年没有孩子，不能做旧体的父亲，但是我也感到我是属灵的父亲。我有很多属灵的孩子在神学院，在新加坡。 Jadi saudara terkasih, ketika saudara perjuangkan intergenerasi, kemenangan iman bukan lagi menjadi milik saya sendiri, tetapi menjadi milik keluarga Allah di GKK. 所以，当我们能够为做各种年龄聚合在一起的一个奋斗的话，我们就感受到我们的得胜不是我自己的得胜，乃是一个大家庭的一个得胜。 Kemudian yang kedua, the us of identity. 那么第二就是我们的身份。 Artinya jati diri kita ini dibentuk sebagai komunitas Kristen yang konsisten bisa lihat bukti kasih Allah kalau kita nggak lupa Paskah, Natal, dan peringatan gereja lainnya. 我们能够维持这个身份，当我们不忘记怎么样来参加庆祝一些像主的受难、主的复活、圣诞节。 Jadi kita itu dibentuk jati dirinya bersama-sama ketika kita merayakan Kristus bersama-sama. 当我们的身份能够维持下去，就是当我们一起来庆祝基督在一起。 Kemudian the us of responsibility yang terakhir. 接下去就是我们的责任感。 Artinya pembentukan jati diri kita, penguatan relasi intergenerasi, ini semua adalah tanggung jawab Anda. 所以我们要知道，我们要维持我们之间的这个关系成长的话，全部都是每一个人的责任， Bukan tanggung jawab Pak Yakub sebagai ketua majelis. 不是单单是我做指示的一个责任， Bukan cuma tanggung jawab gembala Pendeta Valerius. 不是单单菲利牧师成为牧师的责任， Tapi tanggung jawab saudara-saudari semua di GKK. 但是是我们所有众弟兄姐妹当负起的在真理堂的一个责任。 Ketika kita perhatikan tiga aspek ini, saudara terkasih, kita bisa menguatkan diri kita sehingga kita bisa konsisten lihat bukti dan kasih Allah. 所以，当我们能够维持、坚持下去的时候，我们就会看见神的作为。 Jadi bagaimana kita boleh menang bersama Kristus dan terhindar dalam rasa takut? Perhatikan tiga aspek yang firman Tuhan berikan. 所以，我们要怎么样能够获得胜的生命，而且能够维持下去，与基督在一起？ Kenali rasa takut saudara. 第一，就是你要知道、认识你的恐惧感， Praktek berdiam diri. 安静在神面前， Dan lihat bukti karya dan perbuatan Allah. 而且要看神的作为。 Kita berdoa. 我们祷告。 Saya akan berdoa hanya dalam bahasa Indonesia.